Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan, diberi kesihatan terus. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Kalau ada iklan jangan di skip. Tolong support saya. Hai sahabat semua. Hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat semua. Kalau tanaman kita, tak kisahlah tanaman apa, keladi ke, philodendron ke, apa-apa dengan tanaman. Okey, kalau tanah sahabat semua ada ulat ataupun ada kutu, kita perlu buat apa? Tonton tahu video saya sampai habis kalau nak tahu masalah tentang tanah yang bermasalah. Okey. Sebab ramai yang dekat luar sana yang suka bertanam, suka dengan tanaman, tapi tak tahu cara-cara kalau ada penyakit macam mana. Okey, sebelum ni saya ada buat video tentang daun. Okey, hari ni saya nak buat video pasal tanah. Okey, kita nak buat apa kalau tanah kita ada masalah. Okey, untuk tanah sahabat, okey ya. Untuk contoh saya ambil pokok keladi lah. Okey, untuk tanah kalau sahabat baru membaja, okey, kalau macam contoh, tengok jugalah baja apa yang sahabat pakai. Kalau saya akan pakai baja dari Taman Zetiros. Selepas beberapa hari kita membaja, dia akan ada ulat putih. Ulat putih tu dia bukan macam kutu. Dia ulat tu agak besar tapi nampaklah dia kaki dia berjalan macam semut lah, tapi dia berwarna putih. Dia berwarna putih. Okey, pokok pula. Okey, kalau media tanah tu ada ulat putih, dia macam semut kecil, dia berjalan-jalan di dalam tanah. Okey, di dalam tanah ya, bukan di atas tanah. Okey, kalau di dalam tanah semasa lepas beberapa hari membaja, okey, itu tak ada masalah. Memang ada sesetengah baja, kalau baja organik, dia akan ada ulat putih tu. Ulat putih tu untuk sahabat-sahabat semua, dia mengemburkan tanah, dia memberi khasiat kepada tanah, dan dia akan memupuk dari dalam tanah lah. Kalau ada ulat putih tu, jangan risau. Okey, kalau ada ulat di atas, yang tadi kita cerita, ulat yang berada di dalam tanah. Okey, ini ulat putih yang berada di atas tanah. Okey, kalau dia ada atas tanah, lepas tu dia macam kecil, halus sangat. Dia macam bulat warna putih. Itu tak boleh. Kalau boleh, ada ulat macam tu selain yang ulat putih yang macam semut tu. Okey, sahabat semua perlu basmi tau. Sebab kalau sahabat semua biarkan tak basmi, biarkan dia macam tu aja, nanti lama-lama dia akan makan. Okey, dia akan makan nanti sahabat punya tanaman, dia akan makan sahabat punya tanah dalam tu. Okey, khasiat-khasiatnya dia akan makan. Lepas tu nanti kalau macam contoh keladi, dia akan makan dia punya ubi keladi. Lama-lama nanti ubi keladi dia tak ada dah, tiba-tiba dah hilang dah, sebab dia makan. Kalau jenis yang dekat atas lah, kadang-kadang dia ada kat atas, kadang-kadang dia ada pergi ke batang macam tu. Cepat-cepatlah tukar tanah. Okey, apa cara kita nak buat kalau dah kena penyakit macam tu? Okey, kalau dah kena penyakit macam tu, sahabat semua punggah balik. Okey, punggah balik sahabat punya tanah. Okey, buang kalau boleh buang. Kalau boleh buang, sahabat buang jauh dari tanaman-tanaman sahabat. Okey, buang dari jauh dari sahabat punya tanaman.
Okey, jom saya tunjukkan. Ulat tu kebetulan ada sebab bila saya membaja, ini ulat yang baik untuk tanaman lah. Ulat yang baik untuk tanaman yang elok lah, yang sahabat semua tak perlu risau. Okey, sebab dia menggemburkan tanah. Okey, kebetulan saya angkat pasu, dia ada sebab hari tu baja tu tertumpah dekat atas di bawah kayu pasu tu. Okey, saya tunjukkan ulat yang bagus untuk tanaman. Okey, yang ni sahabat nampak tak? Dia ulat macam ni ada dua jenis tau. Macam ni. Nampak sebab hari tu baja tu tertabur dekat situ masa saya nak bagi baja. Nampak. Dia macam anai-anai tapi bukan anai-anai. Okey, macam tu. Kalau ulat macam tu tak apa, jangan risau sebab itu selepas membaja lah. Kalau macam contoh 2 minggu, 3 minggu selepas membaja, dia tak akan ada ulat macam ni. Ni selepas saya membaja 2-3 hari, dia akan ada ulat macam ni. Sebab ulat ni dia keluar dari baja yang kita tabur tu. Sebab baja organik. Dia macam ni. Dia macam semut tapi warna putih. Tapi kalau yang jenis bulat-bulat kecil-kecil, itu tak elok untuk tanaman. Yang itu perlu kita kita perlu buat apa kalau media tanah kita tu ada penyakit ataupun serangan hama tersebut. Okey, kita perlu yang pertama, kita kena buang semua media tanah. Okey, bila dah buang media tanah, jangan pakai balik media tanah yang bermasalah ataupun jangan letak di tempat yang dekat media tanah tu. Kalau boleh masuk plastik kemas-kemas, buang terus. Jangan biarkan lagi dia dekat dengan tanaman-tanaman sahabat sebab dia boleh berjangkit. Okey, bila merebak ke semua pokok akan bermasalah. Okey, macam contoh tanaman-tanaman sahabat semua 2 daun, 3 daun naik, turun mati lagi 1 daun, tinggal 2 daun, 3 daun, tinggal 1 daun. Itu mesti ada masalah. Cuba sahabat buka semua tanaman sahabat tu yang bermasalah macam tu. Sebab kalau tanah tu sihat, subur, okey, macam contoh tanaman saya ni, dia akan banyak. Okey, dia tak akan hidup 1 daun, 2 daun, 3 daun. Dia mesti lebih. Okey, lebih dari 6-5 daun. Itu bermaksud tanaman sahabat semua sihat. Okey, tanaman sahabat semua sihat. Nampak besar-besar. Okey, kalau pokok sihat, dia tak ada bermasalah untuk daun tu naik banyak. Okey, kalau tanaman yang bermasalah je daun tu 1-2 naik 1-2, okey, tukar media tanah. Cek balik dalam tanah tu. Lepas tu okey, lepas sahabat semua dah bongkar semua, dah buang semua tanah, sahabat basuh akarnya semua. Basuh, cek, tengok ada tak lagi ulat dekat situ. Okey, cek. Okey, lepas tu rendam dekat dalam air selama setengah jam untuk pokok sahabat tu. Rendam akarnya semua. Kalau macam contoh ada ubat, lagi bagus. Macam saya semalam saya ada share RR7 atau RR2. Okey, RR2 tu untuk tanaman untuk dalam tanah lah. Okey, masukkan dalam sebesin, lepas tu tuang 1 tutup RR2 tu. Okey, sahabat tuang dalam bekas tu, dah rendamkan pokok sahabat selama setengah jam. Okey, lepas tu bancuh tanah yang baru, tanam balik pokok tersebut selepas setengah jam kemudian bila dah direndam. Terus sahabat tanam, air yang sahabat dah guna tu sahabat buang sebab takut dalam tu ada ulat tu kan. Tapi dia kalau dah ada ulat pun dia akan mati. Okey, pakai tanah yang baru, baja macam biasa. Selepas saja sahabat semua tanam, terus campurkan baja di dalam tanah sahabat semua. Okey, kalau boleh jangan pakai tanah terlampau banyak. Okey, tanah terlampau banyak ni binatang suka duduk dalam tanah. Gunakan media ringan yang banyak. Contoh macam kokopit, sekam padi, lebihkan. Lebihkan tanah tu kurang. Untuk
Kalau kita banyak tanah pun memang senang kena penyakit hama, kulat, semua suka duduk. Bukan itu saja, semut pun suka, cacing pun suka sebab banyak tanah dalam media tanah kita. Okey, itu perkongsian saya lah. Okey, pastikan sahabat semua beli, tak kisahlah jenama apa yang sahabat nak beli. Untuk dua tu, untuk daun satu dan untuk tanah satu, untuk standby. Kalau ada masalah kita boleh terus sembuh. Tak ada nanti dia melarat-larat ke pokok yang lain. Kalau dah melarat-larat kat pokok lain sahabat, ya Allah sedih. Saya pun dah rasa dulu macam mana kalau diserang kulat tu. Lagi jenis yang kutu kecil-kecil yang dia dah melekat dekat daun, bawah-bawah daun tu nanti dia akan jadi hijau, ada jadi hulat warna kuning, ada jadi warna hijau. Tengok pokok warna apa yang dia makan. Okey, kalau dah jangkit memang dulu pun saya pernah jadi macam tu. Tu pengalaman saya tu saya kongsi dengan sahabat semua. Jangan biarkan lama-lama kalau pokok dah kena penyakit. Kalau boleh, asingkan pokok tersebut ke tanaman-tanaman sahabat. Jauhkanlah kalau boleh, jauhkan. Spray semua, sembuh semua kalau ada. Tak kisahlah sahabat pakai untuk hama kulat, memang kena standby dekat rumah. Jangan dah jadi teruk, dah jadi macam banyak sangat ulat tu. Dulu pun saya pernah tahu. Masa tu saya pakai tisu basah dengan sabun saja. Itu pun sekejap je, seminggu je. Selepas seminggu saya kena buat lagi ulang-ulang. Tapi kalau dulu saya tak banyak sangat tanaman. Kalau dah tanaman macam sekarang ni, memang susah lah. Saya akan buat rutin 2 minggu atau 3 minggu. Kalau musim hujan 2 minggu sekali saya akan buat sembur. Untuk sembur tanah dan sembur daun. Kalau sahabat semua sayang dengan tanaman, kalau nak cantik, tanaman subur, sihat, kita kena rajin lah. Tengok, rawat, baja, siraman yang betul. Kalau musim hujan, lagilah kita kena betul-betul jaga. Okey, itu tips dan perkongsian saya untuk kali ni. Kalau ada masalah ulat dalam tanah, kita nak buat apa? Kalau ada cacing semut pun tak elok juga untuk tanaman. Semut pun tak elok, dia akan makan akar. Bila akar dah rosak, tu yang pokok bermasalah. Okey, kalau pokok sahabat semua kuning, ada masalah, setiap kali keluar daun baru kuning, kena tengok. Kadang dekat pucuk-pucuk pokok pun dia boleh duduk dekat situ. Okey, sahabat semua, itu perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sahabat semua, kalau ada macam contoh, nak buat video apa, tentang apa, tanaman apa, ataupun cara-cara untuk tanaman, ataupun cara-cara membaja ke. Tapi membaja saya rasa saya dah buat kot. Okey, apa yang sahabat tak faham, okey, boleh je komen-komen dekat video saya bawah tu. Sahabat boleh komen. Okey, saya nak buat video apa lagi yang boleh saya membantu sahabat semua dekat luar sana. Sebab niat saya nak membantu saja sahabat-sahabat dekat luar tu tentang tanaman. Okey, sebab pengalaman saya mengajar saya lah. Dulu memang saya tak pandai tentang tanaman. Saya belajar, saya tengok video orang, saya cuba buat. Kalau tak boleh, saya akan stop. Kalau video dia memberi manfaat kepada saya akan terus buat macam apa yang dia buat. Tapi kalau macam contoh media tanah, memang saya buat sendiri. Saya tak ikut orang, memang saya buat sendiri dengan media saya sendiri. Sebab kadang kalau kita ikut luar pun barang yang tu susah nak dapat kadang. Okey, itu je perkongsian saya untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sahabat semua. Kalau ada iklan jangan di skip, membantu saya untuk semangat lagi membuat video. Bye. Assalamualaikum, jumpa lagi di next video.